Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat maju jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cikgu Ismadi bin Ismail dari SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula pada tepat jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil dari didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019. Dan beliau juga merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, MPPK. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Household Culture. Dipersilakan Datuk. Dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih dapat bersama pada hari ini untuk sesi snippet, dan tajuk saya pada hari ini ialah The Hustle Culture. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam 34 tahun yang lepas ini nak katakan persaingan dalam pendidikan itu telah meningkat. Maka bila khususnya ibu bapa dan cikgu nak menyahut cabaran dalam aspek prestasi akademik dan sebagainya, maka pelbagai perkara dilakukan. Kita akan cuba pastikan bahawa anak kita, kalau ibu bapa atau bagi cikgu, murid mereka akan mendapat atau mencapai pencapaian yang amat menyerlah dan terbaik. Dengan harapan itu, kita akan melakukan pelbagai perkara. Pelbagai perkara ini termasuk pelbagai aktiviti yang akan kita kendalikan di sekolah. Tapi dalam melaksanakan, mengejar-ngejar ini, dalam melakukan pelbagai aktiviti, kita mungkin terlepas pandang bahawa boleh berlakunya juga student burnout. Aktiviti kejar-mengejar ini yang dipanggil hustle culture. Kejar daripada tempat, balik daripada satu tuition pergi untuk badminton, balik daripada badminton lepas tu pergi untuk aktiviti yang lain pula. Pergi untuk sukan, renang dan muzik dan sebagainya. Ada yang mengejar-ngejar. Itulah maksudnya the hustle culture. So hustle culture ni kadang-kala walaupun niat kita tu baik, niat ibu bapa baik, niat pihak sekolah, masuk guru pun baik. Tapi kita kena sadar bahawa dalam masa di era sekarang ini, cabarannya berbeza daripada era tahun 60-an, 70-an maupun 80-an. Kerana kehidupan sudah menjadi lebih mencabar daripada hidup yang slow, zaman slow tahun 60-an, 70-an, even until 1980s pun. Tapi sekarang ini kita ada cabaran yang tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lupa bahawa kita kena jaga murid dan juga cikgu daripada burnout. Kadang-kala kalau you lihat apa yang dipaparkan pada buku di sebelah kanan itu, kata it's okay to say no in order to take care of yourself. So kadang-kala saya tahu bahawa kita kerana nak menyahut hustle culture ni, kita sentiasa kata yes. Bila kita kata yes, kita lupa bahawa ada manusia ni dia ada limitasi dia.
Murid kita pun ada limitasi, kita sebagai cikgu pun ada limitasi kita. So, kita sendiri kena sedar apa limitasi itu. Ada masanya bila kita terpaksa tidak dapat melakukan sesuatu tugas itu, dan kalau kita kata no, itu bukan kerana kita tak mau buat, ya, tetapi kerana kita tahu kita tak sempat nak melakukan sesuatu. Dan dalam beberapa siri, saya ingat beberapa bulan lepas saya gunakan istilah subtraction policy. Kita tak boleh lari bahawa ada masanya kita dalam ruang kerja kita sudah banyak kita isi. Ada yang kita perlu keluarkan. Itu maksudnya subtraction policy. Maupun di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat JPN, ataupun di peringkat kementerian. Kita kadang-kala terpaksa buat review, terpaksa kaji semula, terpaksa kita lihat. Ada penulisan yang mengatakan less is better. Yang kurang itu mungkin lebih baik. Tak semestinya apa yang lebih atau yang keterlebihannya akan membawa satu yang terbaik. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, hustle culture ni seperti juga burnout culture. Kerana ia yang mengasaskan hustle culture ni, mereka kata bahawa seseorang perlu kerja jangka masa panjang dan gadai kesejahteraan kendiri. Jika ingin berjaya, itu adalah satu andaian mereka yang menyahut hustle culture ni. Mereka sanggup ke sini, ke kiri, kanan dan terlibat dengan pelbagai aktiviti. The promise is, andainya, if you give work all your attention, you can achieve anything and everything. Tetapi, apakah yang akan digadaikan? Kadang-kala apa yang kita gadaikan ialah kesihatan atau work-life balance. So, kita kena pandai. Saya pun dalam semasa kerjaya saya, ada masa saya pun terbawa-bawa juga dengan hustle culture ni. Lari ke sini, lari ke sana. Ada satu masa tu saya dapat sakit kepala yang getar. Dan saya sedang balik daripada airport nak ke Genting Highland. Tak boleh tahan, saya berhenti dekat Ampang tu, pergi ke klinik. Dan bila doktor periksa, dia tengok saya punya tekanan darah tu tinggi dan terus beri saya ubat. Daripada zaman itulah saya sampai sekarang ada tekanan darah tinggi. So kalau kita tak jaga, saya rasa saya tahu bahawa pada masa itu saya terlalu terbawa dengan this hustle culture ni. Nak buat semua, nak terlibat dengan banyak perkara. So kita kena tanya diri kita. We have to always ask ourselves, apa yang kita boleh buat. So murid juga kadang-kala terbawa dengan hustle culture ni kerana mengikuti banyak aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Kadang-kala di aktiviti dalam sekolah ada yang dikendalikan oleh pihak sekolah atau diarahkan oleh PPD dan sebagainya. Dan ini termasuk ya, kalau lingkungan yang besar, kelompok yang besar, tuition, kelas pengayaan, kelas tambahan, sukan, aktiviti ko-akademik yang lain. Beberapa bulan yang lepas, 3-4 bulan yang lepas, ini saya kongsikan daripada satu perkongsian dengan rakan saya. Di peringkat tingkatan 6, umpamanya, beberapa aktiviti yang berlangsung dalam beberapa bulan ini. Graduasi, kamp transformasi, kamp perdana, gotong royong, orientasi, karnival sukan, hari keusahawanan, minggu eksplorasi, majlis pelantikan, jom iftar, kelas tambahan, teknik menjawab soalan dan karnival pendidikan, hari sukan negara yang akan berlangsung, pameran teknologi terkini dan sebagainya ya. Dan so kadang-kala kita tertanya, ini balik kepada adakah lebih itu lebih baik? Lebih banyak kita buat. Tahun lepas saya ada satu tajuk yang saya bentang dalam sesi snippet, productivity versus activity. Adakah bermaksud banyak aktiviti artinya produktivitinya tinggi?
Kita kena tanyakan diri kita sendiri. Setuju, pelbagai aktiviti ini menyediakan pelajar kita untuk universiti. Mereka dapat peluang untuk membina ke arah kelayakan mereka. Mereka dapat sijil-sijil untuk melayakkan mereka untuk masuk ke universiti. Right? Dan kalau itulah hasrat mereka dan mereka dapat mengurus masa, tidak begitu mengejar dan tidak sampai ke peringkat burnout, yes, carry on. Tetapi kalau kita rasa kita melalui burnout, kita tak boleh terima terlalu banyak, maka kita kena berhenti dan mula fikir-fikirkan sendiri bersama dengan cikgu kita, bersama dengan ibu bapa kita. Kita kena faham apa yang terbaik. Kalau kita selalunya ibu bapa, kita sebagai ibu bapa kita fikir more is better. Daripada muzik kejar ke sini, swimming, daripada swimming kejar ke yang lain. So I find that ini adalah perkara yang kita sama-sama kena fikirkan. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, apakah kesannya? Murid atau guru tiada masa untuk diri sendiri, tiada masa untuk bersama dengan rakan, especially murid. Zaman 60-an, 70-an kita banyak menghabiskan masa. Zaman itu tak adalah telefon, mobile phone dan sebagainya. So we get a lot of interaksi, ya. Kalau falsafah pendidikan kebangsaan kata physical, mental, emosi, social, rohani, kita dapat peluang untuk membina kemahiran sosial kita. Dan kadang-kadang ibu bapa suka buat perbandingan di antara anak sendiri dengan anak rakan dan sebagainya. Semua ini boleh membawa kesan kepada kesihatan mental murid dan kadang-kadang juga untuk guru juga. So kemurungan, anxiety, lebih lagi selepas pandemik ini. Banyak kajian ada menunjukkan, bukan saja di negara kita, mungkin di negara lain, tentang isu kesihatan mental kerana berlaku stres dan burnout. So tuan-tuan dan puan-puan, kajian oleh World Health Organization pada World Mental Health Day, ya, Oktober 10 hari bulan, bahawa mental health ini dihadapi oleh seorang daripada 7 orang. 1 out of 7 ada simptom-simptom tentang depression yang boleh membawa kepada penyakit yang lain. Dan kalau ibu bapa sentiasa nak anak mereka bersaing, dia akan mula nak bersaing dan pada masa yang sama, dia lupa bahawa dia ada kelebihan dia sendiri. Anak itu tahu dia bawa kelebihan dia sendiri. Setiap anak ada talent dia sendiri. So kalau kita terbawa-bawa dengan yang lain, mungkin kita hilang hala tuju. So bagi ibu bapa, they think their child is the pride of the family. Perfect. So dia tak ada limitasi. Kena kita dedahkan kepada pelbagai aktiviti. Tapi ini boleh membawa satu yang negatif. Kadang-kadang kalau pelajar itu anak dia boleh bawa dan sebagainya, boleh membawa tekanan sebegitu, is fine. Tapi bukan semua murid sebegitu. Dalam sekolah sehari between 8 to 9 hours. Lepas tu masuk dengan tuition dan sebagainya, sampai pukul 9 malam kadang-kadang baru kanak-kanak atau pelajar ada masa untuk membuat perkara yang lain. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang kita kena fikirkan bersama. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana ibu bapa mahu anak cemerlang dalam segala aktiviti. Dan kalau kita di sekolah, kita pun nak sekolah itu cemerlang. Tapi kita harus faham bahawa kita kena ambil kira kemampuan anak itu. Bukan kebolehan saja, kemampuan. Kemampuan dari segi masa. Kalau kita sebenarnya nak menyahut apa yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan kita kena fikirkan betul-betul. Kita bukan saja nak menyerlah dari perspektif kognitif atau mental, tapi kita juga nak terlibat dengan semua aktiviti yang lain, boleh membina aspek fizikal, emosi, sosial dan rohani.
So, kita buat tuition overload tu, pelajar dah boleh dapat A, tapi kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita kata, oh, nak dapatkan A plus tu, kita nak mengejar, tak. We are never satisfied with A. We want the best and the best and the best. Walhal, sekarang saya jumpa ramai orang muda, kadang-kadang mereka dah dapat ijazah engineering, tapi saya tengok dia buka outlet untuk berniaga jual apa ni brand apa ni macam secret recipe lah, outlet macam tu. They are doing something different. Oh, artinya pendidikan itu tidak semestinya kita mengajar pensijilan atau ijazah dan sebagainya, kerana ramai generasi sekarang, generasi milenium, generasi Z ini, mereka pandangan mereka berbeza. They are looking at many other things. Bukannya macam zaman 70-an, 80-an, dapat satu kerjaya itu kita kekal sampai pension. Remaja dan dewasa yang dalam lingkungan bawah umur 30 sekarang ni, mereka berfikir secara yang berbeza daripada zaman dahulu. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, cadangannya apa? Murid-murid kena ada masa untuk main. Time to relax. Ada active relaxation and passive relaxation. Artinya otak kena rehat. Masa untuk rehat, sekurang-kurangnya paling ideal ada 1 jam tu dia memang rehat. Tak adalah mobile phone. Dan mereka yang menghadapi cabaran, sediakan hikmat, nasihat dan sokongan untuk mereka. Kita sebagai ibu bapa perlu habiskan lebih banyak masa dengan anak. Bagi kanak-kanak, bagi pelajar, just do your best. Persediaan yang baik, kita bagi yang terbaik kepada mereka and then they do their best. Tapi kita tak boleh terperangkap dengan hustle culture ini. So, dalam satu feedback daripada pelajar yang dapat Kementerian Pendidikan Student Icon Award, dia kata, walaupun dia begitu sibuk, tapi dia percaya good time management adalah penting untuk belajar dan juga aktiviti co-akademik. So, ingat tuan-tuan dan puan, kita perlu banyak pelajar bila ada kajian dijalankan, mereka menyatakan bahawa mereka nak waktu rehat di antara belajar dengan aktiviti-aktiviti co-akademik, to rest and to socialize. So, kalau dalam sekolah, kalau di negara Finland, selepas belajar untuk 45 minit, ada rehat 15 minit. So there are a lot of exercise breaks. Saya melawat sebuah sekolah di Melbourne, dia ada lepas belajar, saya dah lupa masa dia, mungkin 2 jam ke apa, dia ada sesi half dan puff. Dia panggil half and puff. Murid akan lari pergi keliling padang. Of course cuaca dia selesa untuk mereka, mereka tak perlu. Tapi dia keluar daripada kelas supaya dia balik, kerana kajian menunjukkan mereka akan lebih beri tumpuan kepada on task apa yang sedang mereka belajar. Seperti yang kajian daripada University of South Carolina ini. So exercise break ini sangat membawa faedah kepada pelajar. Mungkin kita boleh cuba di sekolah kita, seorang cikgu kalau keluar 5 minit lebih awal, dan lepas tu dia ada break sedikit lah. Tapi dengan harapan dia tak panjat mana-mana atau cedera atau dan sebagainya lah. Okay. Atau you can just have exercise break dalam kelas pun. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, beberapa bulan yang lepas Jabat Yang Berhormat Menteri mengeluarkan beberapa langkah untuk kesejahteraan guru. So kesejahteraan guru ni memang hasrat dia adalah sama seperti yang saya sebut ini, iaitu tentang bagaimana kita nak mengutarakan teacher well-being, kesejahteraan guru. Dan di bawah kesejahteraan guru ini termasuk segalanya tentang teacher workload dan sebagainya. So kita nak cari satu keseimbangan di antara kerja dan hidup. A good work-life balance. We need it.
Kita tak boleh lari daripada itu. Kalau tidak, kita mungkin ke arah burnout. So, hanya kita sendiri yang tahu tentang perkara ini. So, ke arah ini, saya pernah kongsikan tool ini. Bila kita nak laksanakan sesuatu dalam organisasi kita, maka kita terpanggil untuk lihat, buat audit tentang apa yang berlaku di institusi kita. Bila kita nak buat audit ni, kita kena fikir, apakah yang perlu kita mansuhkan. Kalau program itu tidak membawa faedah yang tinggi, mungkin kita kena mansuhkan. Apakah program yang perlu kita tambahkan? Apakah program yang perlu kita kurangkan? Apakah program yang perlu kita wujudkan kerana ia akan membawa satu perbezaan kepada organisasi kita. Of course, kita ada program yang diturunkan daripada kementerian yang wajib kita laksanakan. Tapi selain daripada yang wajib, yang kita wujudkan sendiri, selalulah kita ingatkan diri kita, kalau di dekat sekolah memang kita buat macam-macam aktiviti, tanya diri kita, apakah faedahnya? Adakah faedah itu memang membawa satu unsur positif? Kerana semua sememangnya bila kita mulakan satu program ada faedahnya. Tapi tanya diri kita, adakah ia akan juga membawa satu tekanan dalam kepada murid, kepada guru? So, fikirkan, kerana di peringkat sekolah kita perlu fikirkan sendiri. Setiap sekolah berbeza. Ada sekolah yang banyak merancang aktiviti, ada sekolah yang sederhana, ada sekolah yang kurang. So, kita kena cari satu titik optimum untuk sekolah kita sendiri. Dan maka dari situ kita tahu apakah perkara yang merupakan membawa satu homeostasis yang baik untuk sekolah kita. Not too much, not too little. So, selalu fikirkan apa yang sesuai, apa yang optimum untuk sekolah kita. Kerana itu adalah sebahagian daripada perkara yang penting untuk kesejahteraan guru. Remember, kalau guru sejahtera, kualiti pendidikan meningkat. Kalau guru letih, guru tertekan, masuk kelas, tak peluang berfikir, nak merancang dan sebagainya, maka kualiti pendidikan akan tercapar. Last slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, perkongsian ini kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, jurnal dan sebagainya, daripada pembacaan kita dari surat khabar. In fact, tajuk kita hari ini saya dapat idea itu daripada bacaan daripada surat khabar. Buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training wheels of the mind. Kita sebagai guru sentiasa positif dan kita tahu bahawa it's easier to build strong children than to fix broken adults. So, itu tugas kita sebagai guru, nak mengasuh murid kita untuk menjadi yang terbaik. Kita tak boleh jadikan semua doktor atau semua engineer dan sebagainya. Tapi kita nak mereka jadi rakyat negara yang terpuji. So, itu saja seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippet sebentar tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kami para pendidik. Secara ringkasnya, apa yang kita dapat atau dikongsikan oleh Dato' sebentar tadi, iaitu hustle culture, budaya yang juga dikenali sebagai burnout culture, telah dan sedang berlaku di kalangan murid-murid dan juga khasnya di kalangan pendidik atau guru-guru. Ini seiring dengan situasi semasa sistem pendidikan sekarang yang menekankan aspek kecemerlangan di setiap sekolah-sekolah. Dengan itu, pentingnya aktiviti sekolah diseimbangkan sama ada dari segi kurikulum dan juga dari co-curriculum, yang mana tidak sampai aktiviti dia membebankan atau burn out
efek kepada semua warga sekolah. Itu yang amat kita risaukan jika kesan-kesan yang telah disentuh oleh Datuk tadi tidak diambil tindakan yang sewajarnya. Seterusnya, marilah kita menghayati tadi daripada snippet tadi, pembentangan Datuk untuk melakukan 7 langkah seperti yang diperlihatkan sebentar tadi. Saya tertarik dengan satu mutiara kata dalam pembentangan Datuk tadi, iaitu, it's easier to build strong children than to fix broken adults. But nothing is impossible. So, sama-samalah kita renungkan. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahathir atas sesi perkongsian sebentar tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan lagi dengan sesi pada hari ini. Sekali lagi, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat maju jaya. Salam sepakat. Sabah hebat. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahathir Singh, penceramah CDL siri ke-48, Puan Susilawati binti Sumale, Puan Elsie Sharon, Diluk Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang, Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia pada hari ini. Saya, Ismadi bin Ismail dari SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-48. #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL Hands-On secara ringkasnya adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 48, Cikgu Susilawati binti Sumale dari Sekolah SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Sebelum beliau memulakan pembentangan beliau, saya akan bacakan dahulu biodata ringkas beliau. Cikgu Susilawati atau lebih dikenali sebagai Cikgu Susi dilahirkan pada pada 30 hari bulan 8 1981. Tempat dilahirkan di Papar, tahap pendidikan Bachelor of Arts in English Language Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. Telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Merupakan seorang guru bahasa Inggeris di sekolah beliau sendiri, SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, dan beliau juga merupakan pemegang bagi Google Certified Trainer dan juga merupakan salah satu co-leader Google cawangan Kota Kinabalu. Sejarah pembabitan dalam koding beliau bermula pada tahun 2022 di mana beliau mengikuti ICOP ICT Volunteer AIV ICT Virtual Training under the theme of balancing digital and cultural competencies of teachers in the Connected APEC region. Hosted by Ministry of Education, Republic of Korea. Baiklah. Dalam CDL Hands-On Online Session Sabah, siri ke-48 kita pada hari ini, Puan Susilawati akan membuat perkongsian yang bertajuk Ready, Set Code with Insolving. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Dipersilakan untuk menaip persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang
dan peluang. Dengan itu, kita tidak membuang masa lagi. Dipersilakan Puan Susilawati untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ya, saya Cikgu Susilawati atau murid-murid panggil saya Cikgu Susi lah. Hari ini saya akan membuat perkongsian berkenaan dengan projek PBL yang telah kami lakukan, iaitu Ensobin. Saya percaya di dalam ruangan ini lebih ramai guru-guru STEM yang lebih mahir daripada saya, sebab saya nampak di situ ada Cikgu Nadia Richard, rakan saya daripada SMK Bandaraya, pun seorang guru STEM juga. Mohon Tun Jajar, guru-guru lain juga. Okey. Jadi saya teruskan sharing saya pada hari ini. Sekejap ya. Agak gemetar sebab ini pertama kali saya membentangkan topik yang berada di luar bidang saya, sebab saya adalah guru bahasa Inggeris, minor sains, tapi sudah lama tidak mengajar sains. Jadi saya harap kita di sini bertukar-tukar cadangan lah bagaimana untuk memperbaiki amalan PBL saya. Ini adalah slide saya lah. Ready, set and code with Ensobin. Projek Ensobin ini merupakan inovatif sensor dustbin. Okey. Mari kita mulakan. Okey, di sini. Okey. Apa itu PBL? Saya rasa semua orang sudah sedia maklum bahawa pembelajaran PBL ini merupakan pembelajaran berasaskan masalah, problem solve learning ataupun kita project based learning. Kita selalu sebenarnya akronimnya sama PBL itu. PBL itu kita selalu cakap is either pembelajaran berasaskan masalah ataupun project based learning. Okay, di sini saya tengok pembelajaran berasaskan masalah, kita mengambil ini. Kenapa saya tertarik bersharing ini? Sebenarnya sebab saya ingin mengubah stigma di mana apabila kita menyebut mengenai projek PBL, ada kadang-kadang kita dapat ada rakan kita, murid-murid itu sebenarnya berpotensi dan projek PBL mereka sebenarnya boleh, jika ada peluang dan peluang, kita boleh bawa keluar kerana ianya berpotensi. Tapi bagaimana kita boleh membimbing murid-murid kita supaya projek mereka boleh dibawa keluar, dipertontonkan, dikongsikan dengan masyarakat sekolah yang lain. Maka di sinilah saya tertarik untuk berkongsi bagaimana projek PBL kami ini telah membawa murid di bawah bimbingan saya keluar mengikuti pertandingan, menjadi pempamer, mereka berinteraksi dengan orang ramai, mereka menjawab ketika ditanya mengenai projek ini. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa PBL merupakan pembelajaran berasaskan masalah, ialah apabila seorang pelajar ataupun beberapa kumpulan pelajar atau seluruh kelas melibatkan diri dalam aktiviti mencabar, kreatif boleh dicapai, disokong jangka panjang projek. Apa yang maksudkan jangka masa projek? Okey. Okey, untuk projek yang layak kita tahrif sebagai PBL, ia perlu satu postcode khas, iaitu MKD2J. Apa tu MKD2J? Okey. Yang pertama adalah mencabar. Projek PBL yang kita fikirkan untuk murid, dan murid pun perlu memberi idea mereka bahawa projek yang kita ingin hasilkan itu memerlukan pemikiran yang sebenar untuk menyelesaikan masalah. Sebab kita membuat PBL ini sebenarnya untuk menyelesaikan isu. Apakah isu yang kita fikir yang kita nak selesaikan melalui inovasi yang kita akan cipta. Yang kedua, kreatif. Projek perlu mempunyai soalan terbuka dengan satu jawapan yang betul. Pelajar harus bebas sebab cikgu sebagai pembimbing harus menggalakkan mereka untuk menggunakan kreativiti dan kepribadian mereka dalam projek mereka. Bukan guru guru sebenarnya sebagai pemandu sahaja, tetapi
kita membimbing murid kita tu menggunakan kreativiti mereka supaya mereka pun dapat mengembangkan idea mereka dalam projek mereka. Sebab ini adalah projek mereka. Guru sebenarnya cuma sebagai pemudah cara saja. Okay. Yang kedua, dapat dicapai. Projek perlu dapat disiapkan menggunakan perkara yang pelajar patut ketahui daripada kelas kita. Okey, untuk projek Insolvent ini kami jangka masa untuk projek adalah sebulan. Sebulan. Okey. Kemudian kita disokong. Apa maksudnya disokong ini? Projek memerlukan anda memaklum balas sepanjang perjalanan. Maksudnya di sini perlu ada di mana guru itu bertindak. Kita bagi peluang kepada murid untuk running through dia punya projek itu dengan rakan-rakan lain. Macam kami punya, nanti saya akan share lah macam mana kita menyediakan satu peluang kepada murid untuk mereka try test produk mereka dengan rakan-rakan mereka. Okey, jangka panjang. Apakah maksudnya jangka panjang? Projek ini perlu mempunyai kerumitan yang mencukupi sehingga ia bertahan dalam tempoh masa yang baik di mana di antara beberapa pelajaran hingga satu semester keseluruhan. Okey, yang ini adalah merujuk kepada projek PBL yang kita hasilkan bersama murid itu. Dia perlu everlasting. Maksudnya dia boleh diguna pakai untuk satu tempoh yang lama. Maksudnya inovasi ini kita boleh perbaiki dari satu masa ke semasa yang lain. Bukannya satu projek yang pakai buang. Okey, untuk projek Insolvent ini, kita tema sebenarnya ini adalah untuk satu PBL lah. Kita punya tema adalah cabaran botol plastik sebab kita ambil isu pencemaran alam sekitar lah. Jadi kita bagi satu tema iaitu cabaran botol plastik. Dengan cabaran botol plastik ini, isu yang murid saya fikir adalah sebab mereka adalah pengawas. Jadi mereka dapati bahawa sikap murid yang gemar membuang sampah merata-rata tempat di kawasan sekolah itu, mereka jadikan sebagai satu isu untuk mereka bawa kepada penyelesaian. Itulah markah terhasilnya projek Insolvent. Okey, sekarang kita tengok sini, objektif penghasilan bahan reka cipta. Dia untuk menggalakkan murid untuk membuang sampah ke dalam tong sampah bagi mengatasi isu pembuangan sampah merata tempat. Ini adalah yang mereka fikirlah isu untuk projek ini adalah sikap murid yang gemar membuang sampah merata-rata tempat di kawasan sekolah. Jadi melalui penghasilan bahan projek Insolvent ini, mereka harap dapat menggalakkan murid untuk membuang sampah ke dalam tong sampah bagi mengatasi isu pembuangan sampah merata tempat. Ini yang saya cakap tadilah bagaimana projek ini boleh membantu untuk mengatasi isu yang murid saya cari tadilah. Penggunaan teknologi Arduino dan ultrasonic sensor. Ini telah berjaya menarik perhatian murid-murid untuk menggunakan tong sampah Insolvent inilah. Hasilnya murid-murid teruja untuk membuang sampah mereka ke dalam Insolvent. Selain daripada itu juga, kerana kita baru saja pasca projek ini dijalankan pasca COVID, jadi kita figure out jugalah kebersihan tangan murid-murid juga terjamin kerana mereka tidak perlu membuka penutup tong sampah ketika hendak membuang sampah. Pada masa yang sama, kita dapat mengatasi isu pembuangan sampah merata-rata di kawasan sekolah. Bagaimanakah projek ini mempunyai potensi untuk disebarluas pada masa hadapan? Okey, teknologi ini berpotensi untuk disebarluas penggunaannya untuk mengatasi sikap masyarakat yang gemar membuang sampah merata-rata tempatlah, terutamanya tempat awam seperti sekolah, padang. Okey, kemudian kita tengok juga penggunaan bekas plastik, terutamanya botol mineral atau bekas plastik deterjen ini boleh diulah semula untuk menghasilkan inovasi baru. Hasil gabungan teknologi dan inovasi ini adalah satu evolusi ke arah kelestarian. Okey, ini yang kita perlulah sebab kita nak bagi tahu murid bahawa kita masih boleh guna bahan yang ada.
kita tak perlu semestinya belilah. Kita boleh guna bahan apa yang ada di rumah, hasilkan, ubah untuk jadikan satu inovasi yang berguna. Okay, next. Okey, apakah kekangan atau cabaran yang murid saya dan kamilah dapat semasa menjalankan projek ini? Yang pertama, memilih papan pengawal ataupun microcontroller yang bersesuaian dengan rekaan. Okey, kami mempunyai 3 pilihan lah. Yang pertama adalah Microbit, yang kedua adalah Arduino, yang ketiga adalah Codewase. Kerana Codewase ini adalah satu coding yang saya perolehi daripada KPM dengan hasil kerjasama dengan Ministry of Education Republic of Korea. Dengan memikirkan dengan beberapa isu lah, akhirnya kami memilih papan pengawal Arduino Uno kerana ia lebih digemari pada coders. Maksudnya kita boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada para coders di luar. Baiklah, Cikgu Susi mungkin masih mengalami masalah teknikal. Jadi saya teruskan juga slide dia ni untuk dipertontonkan kepada yang hadir pada hari ini. Okey, ini adalah slide dia tentang penggunaan okey, ini kekangan cabaran dia ni memilih papan pengawal ni yang bersesuaian dengan rekaan. Okey, memilih papan pengawal Arduino Uno kerana ia ini digemari oleh pada coders. Mudah untuk mendapatkan khidmat nasihat bimbingan daripada mereka. Okey, Cikgu Susi ni dia suka ni sebab di pengawal Arduino ni digemari coders lah yang selalu digunakan. Okey, peralatan seperti yang digunakan adalah seperti jumper wire, sensor yang sesuai untuk Arduino Uno yang mudah dicari dalam pasaran sama ada luar ataupun dalam talian lah. Seperti yang Cikgu Susi ada bagi tahu dengan saya hari itu, dia beli melalui dalam talian melalui Shopee. Kedudukan ultra sensor yang tidak bersesuaian, sensor kurang PK pada pergerakan. Ini masalah kekangan cabaran lah. Kadang-kadang sensor itu boleh detect dan tidak detect. Jadi cara dia mengatasi ialah memindahkan kedudukan sensor yang lebih sesuai untuk mengesan pergerakan. Okey, seterusnya cadangan penambahbaikan rekaan. Okey, ini cadangan yang Cikgu Susi telah laksanakan, iaitu reka bentuk Insolbin ini ada penambahbaikannya, iaitu mungkin pada masa akan datang dia akan buat kalis air, di mana ini adalah tong sampah, jadi dia boleh diletakkan di kawasan yang tidak berbumbung lah, dengan ciri-ciri yang tidak berbumbung seperti yang terbuka sebab tong sampah. Dan satu lagi untuk mengelakkan Insolbin ini tidak putus, dia punya sumber tenaga menggunakan tenaga solar. Ini penambahbaikan yang akan datang lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh hasilan yang Cikgu Susi buat, iaitu di sebelah kiri. Yang first sekali dia buat itu, all look. Okey, itu adalah all look dia. Jadi, dia akan, ini yang masih awal lah kalau kita tengok pun pemilihan warna dan kedudukan sensor dia macam mana. Dan bila jadi new look, dia lebih cantik lah. Lebih menarik minat murid yang akan menggunakannya. We change to look more fun. Okay, change more fun. Baik, Insolbin. Okay, ini adalah murid-murid yang terlibat dalam penghasilan Insolbin lah. Okay, ada 3 orang murid sini. Cikgu Susi dah bagi tahu mereka buat ni secara berterusan berkumpulan. Okay, yang seperti kita lihat dalam gambar tadi, ini adalah murid yang terawal dipertanggungjawabkan membuat Insolbin ni. Okay, bentuk dia masih lagi dalam bentuk lama. Okay, ini boleh baca. Ini adalah cikgu-cikgu yang mungkin yang sudah pakar RBT di sini yang lebih tahu. Okay, ini adalah kos dan juga alat-alat yang diperlukan untuk membuat Insolbin tersebut. Okay, kita bacakan. Yang nombor 1, di situ deterjen plastik gallons ataupun yang ini, dia guna ini. Tempat untuk sampah ni Arduino Uno R3 compatible microcontroller board berfungsi sebagai sensor.
bukan sensor, apa ni, kawalan. Okay, male to female wire jumper, female to female wire jumper, male to male wire jumper, seterusnya ultrasonic HC SR04, SG90, plastic gear, micro servo motor. Okay, ini semua dalam Arduino semualah. Dan kuasanya adalah daripada 9 volt battery holder connector snap 2.1 mm ataupun menggunakan USB for power supply. Maksud di sini dia ada dua kuasa lah, satu menggunakan bateri, satu lagi menggunakan USB itu, iaitu kita cucuk kepada power supply di sini merujuk kepada power bank lah. Okay. Intel cost estimated di situ telah ditulis di sini RM65 Malaysia. Okay, future improvement. Okay, ulang balik future improvement ni. Okay, pada masa akan datang penambahbaikan dia mungkin the capacity of the gallon will be improved to meet the future need. Mungkin jadi lebih besar lah. Kalau kita tengok di sini yang di bawah ni dia lebih besar, lebih tinggi dan panjang. The power supply juga tadi should be changed to Arduino Uno R3 compatible with Atmega 1CQ itulah. Itu mungkin papan liter lebih terkini. LCD green 16x4 will be added to InsoBin. Okay, dan infrared sensor will be added to InsoBin. Okay. Baiklah. Okay, InsoBin ni boleh tengok di sini. InsoBin ni adalah innovative sensor. Okay, dustbin which designed to meet the requirement for hygienic purpose lah. Dalam tujuan ini dia kira smart sebab kita tidak perlu untuk menggunakan tangan untuk membuka penutup dia. Kita hanya perlukan dia macam perlukan tangan, tak perlu sentuh lah. Kita berdekat dengan sensor tu, dia automatic akan terbuka lah. Okay, automatic sensor bins offer convenient and hygienic waste disposal. They are more hygienic and convenient than other type of waste bin. Sebab dia lebih bersih kerana kita tidak perlu sentuh tong sampah itu. Jadi kuranglah kita terdedah dengan kotoran dekat tong sampah tersebut lah. Even with both hand pull, you can open the bin. Ini lagi kelebihan dia satu lagi. Walaupun kita penuh dua tangan dengan sampah tu, kita boleh buang je sampah tu. Tak perlu untuk kita bawa satu tangan. Kita dua tangannya, kita dekat je, terus dia boleh buka sendiri dan kita boleh buang sampah lah. Seperti biasa. Okey. Seperti ini adalah team member untuk mentor Susilawati, Cikgu Susilawati itu. Okay, ini adalah member dia. Nama murid ni Nurhana Umaira, Nurhanisha Inshira, dan juga Muhammad Hatta lah. Okay, mereka ni 3 orang. Dan di sebelah kita nampak ni paparan ni sekarang ni, kita boleh nampak itu adalah bahan-bahan yang dia gunakan lah. Okay, seperti yang saya sebut sebelum slide sebelum ni, bahan-bahan yang kita nampak di sini lah. Semua ada di sini, deterjen apa semua ni digabung semua dan disiapkan menjadi tong sampah. Daripada yang warna hitam ni yang biasa je kita nampak menjadi tong sampah yang smart. Okay, from zero to hero. Nampak macam bahan terbuang ni zero lah, jadi hero untuk kita menyelamatkan alam sekitar dengan membuang sampah di dalam tong sampah. Okay, bin sensor. Okay, ini boleh baca juga, auto open and close. Okay, destroying rubbish habit among people will gradually decrease. Okay. Dengan tong sampah smart ini kita boleh menarik minat untuk murid-murid lebih suka membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Okay, saya teruskan. Okay, ini tadi bahan utama dia. Ini adalah bahan utama yang mesti ada, iaitu botol plastik deterjen campur Arduino. Arduino paling penting lah, kira jantung kepada semua untuk menghasilkan InsoBin. Seterusnya, slide yang ini adalah pencapaian yang setelah dimiliki oleh Puan Susi tadi. Okay, mereka telah menyertai pelbagai pertandingan International E-Stamp, yang designer Team Plastic Bottle Challenge. Okay, dapat medal. Okay, sijil pencapaian yang budak tadi, murid 3 orang tu. Pertandingan produk inovasi semula dan alam sekitar di BKK ini. Itu buka sebelah. Okay, sijil penyertaan. Dan yang sebelah kanan sekali ini adalah pertandingan reka cipta antara sekolah-sekolah, dan sekolah SK Pangkalan TLDM telah mendapat tempat ketiga
Jadi satu pencapaian yang sungguh membanggakan lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah laporan aktiviti yang pernah dilaksanakan untuk produk ini. Okey, boleh lihat di sini beberapa keping gambar yang kita nampak sekarang di slide ni. Okey, beberapa aktiviti yang dijalankan semasa selepas menghasilkan aktiviti tong sampah ni lah. Baik, terusnya. Okey, ini sebenarnya Cikgu Susi akan tunjuk kod lah, coding. Dia nak tunjuk hari ini tentang coding lah. Okey, ini adalah coding yang dia buat. Ini contoh coding yang dia buat. Tapi pemandangan Cikgu Susi tidak ada di masalah teknikal. Jadi nanti mungkin dia akan kongsi pada masa akan datang lah. Mungkin dia akan hasilkan video atau macam mana. Okey, ini adalah secara ringkasnya lah coding yang dia buat. Ya. Okey, nampaknya sampai di situ saja yang slide ini. Saya berharap semua pihak dapat ilmu lah pada hari ini, serba sedikit walaupun kita pada hari ini ada masalah teknikal. Baik, saya stop dulu sharing video ni. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ajukan dulu di ruangan chat. Untuk saya akan cuba cuba tanyakanlah kepada guru dia, dan kalau yang boleh saya jawab pun saya akan tolong jawabkanlah. Okay, thank you. Kita akan tunggu sebentar lagi daripada Cikgu Susi dulu. Kalau dia masih boleh berada di talian. Iya, saya masih berada di talian tapi tak boleh start video lah sebab kalau saya start video okay, kan okay. hilang saya punya connection. Mungkin coba yang Iya. sharing tu tentang coding tu lah sedikit atau macam mana? Boleh. Sekejap. Okay. Kalau saya boleh sharing, because kita tidak boleh main video tu kan. Kalau saya boleh sharing, Madi. Kita mula. Ada sound tak? Okey, sudah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami The Siblings merupakan pasukan Eastern yang disinggah SK Pangkalan TLD yang akan berkongsi dengan anda hasil inovasi kami, iaitu Insolvin. Apa yang dimaksudkan dengan Insolvin? Insolvin merupakan singkatan daripada Innovative Sensor Dustbin. Pengalaman sebagai pengawas sekolah ini telah mencetuskan idea kami untuk mengolah 3 kg plastik untuk menjadi tong sampah. Cabarannya, bagaimana cara untuk memastikan inovasi tong sampah ini akan berjaya mengatasi masalah sampah ini? Jawapannya ada di sini. Membuat Insolvin bermula dengan memotong galon plastik sebagai komponen utama untuk menghasilkan Insolvin. Setelah menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan, proses menyembur cat pun dilakukan. Kemudian, komponen-komponen ini dicantumkan untuk menghasilkan struktur luaran Insolvin. Proses ini kemudian diteruskan dengan membuat turun coding pada papan Arduino. Bahagian ini agak sukar kerana ini merupakan kali pertama kami menggunakan papan kawalan Arduino Uno. Sebelum ini, kami menggunakan microbits dan codebits untuk aktiviti Scratch. Cabarannya ialah apabila coding kita tidak menjadi seperti mana yang kita mahukan. Dengan usaha dan bimbingan mentor kami, usaha coding ini akhirnya berjaya untuk dimuat turun. Bagi melengkapkan papan kawalan Arduino Uno ini, kami menggunakan male-to-male jumper wire, male-to-female jumper wire, ultrasonic sensor, battery and holder, dan servo motor 90. Akhirnya, kami pun mencantumkan papan kawalan Arduino yang kami telah siap ini pada struktur luaran tong sampah tadi untuk menghasilkan inovasi kami, Insolvin. Dan inilah proses pembuatan dan hasil.
Okey. Okey, itulah yang tadi video penghasilan kita lah. Macam mana kita compilekan untuk dokumentasi PBL murid. Okey. Sorry. Okay, next. Okey, yang inilah yang bagaimana kita boleh membawa potensi budak itu menuju ke menjadian murid lah. Sebab ini yang kita mahu capai, bahawa murid itu boleh menjelaskan mengenai produk mereka, mempamerkan produk mereka, menjawab soalan yang ditanya kepada orang ramai yang berkunjung kepada mereka. Kemudian satu lagi, kita boleh menyertai pertandingan inovasi. Ya, maksudnya kita membawa produk PBL murid ini ke satu tahap di mana mereka bukan sahaja setakat berada di sekolah, tetapi kita berjaya memasarkan produk PBL murid ini ke luar. Maksudnya supaya warga luar boleh dapat tahulah bahawa murid-murid ini telah menghasilkan sesuatu yang hebat. Inilah yang maksudnya bahawa PBL itu tidak sekadar projek PBL biasa, tetapi juga kita memikirkan bahawa membawa PBL murid itu kepada peringkat yang lebih tinggi. Seperti beginilah kita menyertai pertandingan international STEAM mana mereka mendapat peringkat emas. Kemudian kita menyertai yang baru-baru ini pertandingan produk inovasi kitar semula, peringkat kebangsaan lah. Yang peringkat emas ni pun kebangsaan, penyertaan yang Pixas ni pun kebangsaan. Yang kemudian baru-baru ini kita mengikuti inovasi peringkat sekolah-sekolah PPD KK lah, anjuran DBKK yang mana kita mendapat tempat ketiga. Sebenarnya satu kepuasan apabila kita melihat projek-projek PBL murid ini membawa kreativiti murid itu keluar supaya murid-murid ini merasa mereka telah mencapai satu tahap yang bukan yang mereka buat ini sekadar untuk di sekolah, tapi juga untuk mereka ketengahkan kreativiti mereka kepada warga luar. Okey, inilah yang aktiviti yang kita pernah ikutlah sebagai pepamer. Ini semua gambar-gambar yang apabila ada pamer, kita bawa kita punya inovasi, kita minta murid kita menjadi jurucakap bagi produk mereka. Di sini kita nampaklah murid itu dia kemanjadiannya di mana. Dia punya sesi, dia punya kemahiran social interaction sosial bersama dengan audience itu macam mana. Sebab mereka yang akan menjawab bila juri itu tanya, kemudian orang luar yang tanya apa produk ini, bagaimana dia fungsi dia, jarak daripada sensor tu berapa jarak. Mereka yang jawablah, saya sebagai pemerhati saja di tepi. Okey, ini yang coding. Saya percaya di dalam grup ini ada ramai ahli coding lah, kan? Saya sebenarnya segan juga mau share coding ini. Okey, sekejap dah. Okey. Okey, ini yang ini adalah coding bagi Ensobin saya. Mana-mana cikgu yang berminat boleh screenshot lah. Kemudian boleh simpan coding ini sebab coding ini sebenarnya dia boleh disimpan. Okey. So yang pertama apabila kita menggunakan servo motor iaitu kita guna di sini servo motor 90S3. Okey, kita perlu letakkan include servo H. Yang di sinilah yang kita type. Di sini, okey, kita tengok. Okey, ini yang saya dah buat separuh sebenarnya. Okey, kalau kita menggunakan servo H, kita kena letak di sinilah #include servo. Sebab kalau kita tak include servo ini, servo kita tidak akan berfungsi. Ya, di situ. Okey. Kemudian kita cuba di sinilah servo trick pin sebab servo ni bila kita tengok siapa yang para coders kan. Kalau kita perhatikan di sini ini adalah ultrasonic sensor lah. Di ultrasonic sensor ni dia ada pin di bawah.
dia ada pin, ada 4 pin iaitu VCC, 3G, Echo, and GND bagi untuk ground lah. Yang ini yang kita letak trig pin 5 sebab kita akan masukkan jumper wire ke 5, 6, 7, kemudian inilah dawn duration. Okay, kita sharing yang semula tadilah yang kita punya coding yang sudah selesai sebab saya takut tak sempat. Jadi saya jelaskan di sinilah. Okay, voice setup. Apa itu voice setup? Okay, voice setup itu, okay, yang ini serial begin ni sebenarnya dia merujuk kepada wayar ini. Wayar. Okay, nampak tak? Sebab minta maaf lah. Okay, wayar ini sepatutnya dia, sebab selepas kita buat coding, kita akan upload coding ini kepada papan controller kita dengan menggunakan USB yang ini. Ini yang kita sebut void setup serial begin 9600 itu sebenarnya merujuk kepada proses kita nak transfer apa yang kita coding itu ke dalam papan controller kita. Okay. Okey, yang kedua lagi void measure. Ini adalah kalau guru-guru sains dia akan cakap pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksudnya apa yang kita nak jarak sama ada. Okey, kita tengok di sini ya. Okey, kita tengok di sini. Saya masukkan di sini dia punya duration iaitu kita punya ultra sensor ni berapakah jauh dia boleh detect kita punya sensor adalah 50 iaitu setengah meter 50 cm 50 cm kita sudah estimate dia 50 cm dia akan dapat detect sensor. Okey, di sini ini kita ubah pemboleh ubahnya. If distance is 50 lah, kurang daripada 50, dia akan automatic, dia boleh sensor. Kita ni kan, kita buat macam ni kan, kita sensor, dia 50 lah, 50 cm, iaitu setengah meter lah. Setengah meter, dia akan auto, dia akan dapat detect. Kemudian ada satu yang di sini kan, kalau orang akan cakap yang pasal, apa itu server, apa itu, apa tu? Void setup. Apa tu void setup? Void setup ni sebenarnya kalau kita nampak di sinilah server stage ada voice server di setup mana tu? Sekejap ya. Okey ni void setup. Void setup ni sebenarnya merujuk kepada kita mahu apabila kod yang kita masukkan itu dia seperti robot. Kita mahu dia melakukan satu tindakan yang berulang. Sebab kalau kita sensor kan, bila masukkan sensor, kita tak mahu dia berhenti saja sekali. Maksudnya setiap kali kita buat sensor tu, kita letak sensor macam tu, dia akan melakukan pergerakan yang sama non-stop. Maksudnya bila kita lead tong sampah insolvent tu, dia akan automatik terbuka berulang kali. Itulah yang maksudnya kita void setup. Kita tidak mahu dia berhenti di situ sahaja. Okey. Okey, yang itu sajalah bagi saya sebab kerana ketiadaan elektrik kan, kita lari-larikan jadi rasa macam saya agak terganggu, distraction. Ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab? Cikgu Susi, Ya. ada yang bertanya sini. Dia nak tanya, Ya. nak copy coding ni boleh? Oh boleh. Macam mana kita mau codingnya? Tapi kita tak boleh share di sinilah. Boleh cari saya lah. Cari saya di SK Pangkalan TLDM. Cikgu Manan ya. Sebenarnya kita boleh buat projek tau. Kita boleh bimbing bersama-sama. Instead of you just copy the coding, because copy coding is two things. The second things. Sebab coding ni adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, selepas coding kita kena sambungkan wire-wire jumper wire ni. So kita kalau coding tu boleh juga, tapi nak wire tu macam mana? Sebab ini adalah perkara ketiga. Okey, ini adalah perkara ketiga.
Perkara yang kedua tu adalah coding. Perkara yang ketiga adalah selepas coding itu kita upload ke dalam kita punya papan controller, kita kena sambung wire-wire ni. Kita kena sambung wayar ni supaya dia jadi seperti begini. Saya demonstrasi sekejap jika boleh. Okey. Ni kan dia ada lampu kan? Maksudnya lampu ni kita dah upload kita punya controller, dia cuba dia akan inilah. Jika perasan dia dah bergerak sebab kita ni kan kita punya sensor kan? Dia bergerak. Okey. Itulah dia. Copy coding boleh. Tak ada masalah. Boleh cari saya lah di TLDM. Jemput Cikgu Ismadi pun boleh. Dia pun pakar juga. Dia pun guru RBT, guru STEM juga. Okey. Inilah dia. Tidak. Okey. Ini tadi soalan datang daripada Robaya. Berharap dapat Cikgu Rupaya. mungkin Cikgu Susi boleh bagi nombor telefon kali? Atau macam mana? Boleh share nombor. Boleh share nombor Tak telefon. tahulah. Tapi kita tengok macam mana. Cari kita di SK Pangkalan TLDM sebenarnya. Okey, yang ini sebenarnya salah satu kita punya, sebab ini adalah first time kita melakukan coding. Saya belajar juga sebab kita, murid-murid kita kan, kita buat coding ini seminggu untuk pecahkan dia punya crack. Sebab kita, bila saya cari micro servo tu, saya salah. Sebab saya beli yang SG180. Jadi bila kita buat coding, kita punya coding tu dah betul, tetapi dia punya pusingan ini dia jadi 180. Jadi kita punya buah kantong sampah tu dia macam ni. Sebenarnya kita tak mau, dia cuma mau 90 darjah saja. Jadi bila saya konsult dengan kawan saya, iaitu Dr. Rainer, jadi dia cakap, cuba tengok servo yang kamu guna. Adakah 180 ataupun 90? Jadi bila di situ barulah kami kena pastilah sebenarnya coding dah betul, cuma servo motor salah. Servo motor yang kami pilih tu 180. Sebab itu kami punya servo tu dia punya pusingan macam roller coaster. Dia tak berhenti. Sebenarnya servo yang betul adalah 90 SG untuk bukaan 90 darjah. Ya. Boleh ajukan pertanyaan lagi jika ada sebelum saya tutup sesi pembentangan Cikgu Susi petang ini. Okey, Cikgu Susi, ini ada soalan dari Puan Liza. Salam Puan, kalau kita berminat belajar asas coding, boleh syorkan caranya dan di mana? Okey, Cikgu Susi. Okey. Okey, saya bercakap mengenai pengalaman saya sendirilah. Satu, kita boleh minta cari guru yang boleh ajar coding. Kita banyak programmer. Tapi itu saya tak buat sebab I'm discovery. Saya suka orang cakap cari. So kita belajar mengenai Mr. Google. Kita belajar mengenai Google. Kemudian kita belajar mengenai YouTube. Kita cari. Saya dengan murid-murid saya, kami rajin mencari carian macam manakah untuk coding. Memperbaiki kami punya pengalaman coding. Sebab saya bukannya sangat, orang cakap, sangat terror untuk bercoding. Tidak. Tapi saya, orang cakap, if you will be me 24 hours, my 24 hours will be not the same as other person. Sebab saya ni orangnya suka cari jalan. Kalau saya tak dapat, saya akan cari jalan. Saya suka belajar sendiri, self-discovery. Kalau tak dapat, baru rujuk kepada rakan-rakan yang saya tahulah. Kalau nak belajar sendiri, kalau secara profesional, cari kelas. Tapi di Sabah saya tak tahu cari kelas coding di mana. Tapi saya bolehlah. Saya tak tahu, saya pun tak tahu sebab saya, I'm self-learner. Saya belajar sendiri. Itu yang saya punya pendapat lah, because I'm self-learner, saya belajar sendiri. Mungkin cikgu-cikgu lain tahu di mana kita boleh belajar untuk asas coding. Sebenarnya menarik, because ini adalah stigma. Sebab bila orang cakap coding adalah susah.
Itu kita nak end of the stigma. Sebenarnya coding ni tak susah. It's just that you have daring. You must be someone daring lah. Accept the challenge. Kita jenis yang kita try and error, buat lagi, try and error, buat lagi. Itu saya lah, self discovery. Mungkin guru-guru lain boleh? Yes, okay. Cikgu Nadia cakap ada di Petra Science dengan Elevate Academy di situlah. Ya. Cikgu Nadia Richard pun pakar STEM juga ni. Mungkin boleh share di mana itu Elevate Academy. Kalau Petra Science kita tahu, tapi di Elevate Academy itu di mana? Cikgu Nadia mungkin boleh buka tu speaker boleh supaya kita tahu tu di mana. Oh, Elevate kena tunggu program dia. Elevate tu di mana Cikgu Nadia? Sebab saya percaya ramai yang ingin coding, belajar coding, tapi tidak tahu cara di mana. Saya pun perlu juga untuk menambah ilmu lah. Okay. Selain daripada Cikgu Nadia, mungkin ada lagi yang rakan-rakan tahu di mana kita boleh belajar cara coding? Oh, di Sutra Avenue. Oh, Google lah. Kita Google lah. Nanti Elevate tu di mana? Boleh follow IG dorang. Oh, ada IG. Ya. Baiklah, kita tunggu sekejap lagi. Kita akan dikongsikan sudah pautan kehadirannya bagi sesi CDL Hand-on Online Session Sabah siri ke-48 pada hari ini. Okey, boleh sudah untuk mengisi. Dengan itu, demikianlah tadi perkongsian pembentang kita pada hari ini, Cikgu Susilawati, yang sangat bermanfaat kepada kita semualah, walaupun ada masalah teknikal tadi, tapi kita sangat beruntung dapat mendengar pengalaman dia berkongsi tentang penghasilan dan juga coding lah. Kita mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Cikgu Susilawati atas sesi hands-on yang sungguh bermakna pada hari ini. Mohon semua guru, saya ulang sekali lagi, boleh isi maklum balas dan kehadiran melalui yang dikongsikan di ruangan chat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini lagi pada setiap hari Khamis pada masa akan datang di minggu hadapan pada waktu yang sama. Seperti kita lihat di sini, pada 26/10 hari Khamis ni jam 2.50 hingga 4.30 petang. Pautan program Zoom ada di situ. Pembentang dia yang bernama Halson Justin, penolong kanan pentadbiran SK Timbuar Ranau, dengan sinopsis ataupun tajuk dia, Langkah Mudah Pembinaan Inovasi dan Amalan Terbaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi hadir mendengar pada sesi pembentangan pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Jangan lupa isi link yang diberikan. Selamat berehat semua. Sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Jadi boleh on semua kamera, lintas semua kamera dan senyum selama mungkin. Mohon admin untuk bersedia untuk ambil gambar ya. Ya, Cikgu. Okey, semua boleh on kamera sekarang. Cikgu Azwani, okey. Baik, saya. Okey, semua sudah bersedia. Okey, saya ambil muka surat pertama dulu. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, page seterusnya dan page yang terakhir. Okey, semua sudah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.